Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Muslimin dan muslimat tetap Allah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita salat fardu isya berjamaah, dan mudah-mudahan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam titah dan sabdakan, yaitulah man ata salatil isya fil jamaah faka'annama qama nisful lail. Mana-mana orang yang datang solat isyak berjamaah, faka'an nama, seolah-olah dia telah menghidupkan separuh daripada malam. Dan kita sembahyang isyak tadi 4 minit saja, kita ganjar pahala dia. Nabi SAW sebut seolah-olah kamu ni telah menghidupkan separuh daripada malam. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita. Besok pagi kita datang solat subuh. Man ata salatil fajar fil jamaah faka'annama qama kullul lail. Mana-mana orang yang menghadiri salat subuh berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, di hari malam ini kita berada pada malam kedua tarawih daripada Reha. Malam rehat ni sambil sembahyang sambil berehat-rehat. Jadi kita dah alhamdulillah dah sembahyang 4 rakaat, dan masa di antara 15 ke 20 minit ni saya nak menyambung kuliah kita pada bulan lepas. Mungkinlah tuan-tuan kata bulan lepas bila bulan Ustaz datang, ialah tuan-tuan tak datang, saya datang. Jadi kuliah saya tiap-tiap 29 hari bulan. Saya diperlukan Ustaz sambung baca kitab Ustaz. Jadi saya yakin dan percaya tuan-tuan, ilmu yang berkaitan dengan Ramadan semua dah ada dalam kepala kita. Jadi hari ini saya nak baca, cuma beza dia pada bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu saya baca hadis di separuh baru. Saya baca separuh, hari ini saya nak sambung lagi hadis ni. Jadi itu pun kalau tuan-tuan ingatlah. Dan hadis-hadis kita Ramadan, insyaAllah tuan-tuan nanti ada kesempatan tuan-tuan ulang kaji sendiri. Allah Ta'ala berfirman, yaqul Allah Ta'ala, ya bani Adam, inna syaitana lakum aduwan fattakhaduhu aduwa a'lamu yawmal ladzi tuhsyaruna fiha fawjan fawja wa taqumu baina yadayhi rahman safa safan wa taqra'una al-kitaba harfa harfan wa tas'aluna amma amiltum sirran wa jahra yawma nakhsyarul muttaqina ila ar-rahman wafda wa nasuqul mujrimina ila ar-rahman ila jahannam birda lakum wa'dun wa wa'idun atau kama qala. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, dan bersikaplah kepadanya sebagaimana musuh. Ya, bulan Ramadan ni syaitan dibelenggu, tapi tuan-tuan kena ingatkan anak didik syaitan ada yang nama dia nafsu. Saya sebut itulah bagaimana nafsu ni bukan kita nak hapuskan, tidak. Nafsu bagaimana kita nak menguruskan. Dan syaitan ni terganggu manusia ni berbagai-bagai lah. Kita sebut dulu bagaimana ada 10 perkara yang menyebabkan, yang menjadi teman iblis. Ketika mana Nabi SAW didatangi seorang wanita yang tua dalam keadaan uzur, dalam keadaan pakaian compang-camping, dalam keadaan pakaian dia yang tidak terurus. Dia tanya kepada Nabi SAW tanya kepada orang tua ni, man enti? Anak iblis. Dia jawab, aku iblis. Lima zajikta, apa hajat kamu datang jumpa aku ni? Ini amarani min Rabbi, sesungguhnya aku ni diperintahkan oleh Tuhanku untuk menjawab apa juga pertanyaan-pertanyaan yang kau tanya kepada aku, ya Muhammad. Nabi tanya, kam ikhwanuka min ummati, ada berapa ramai temanmu di kalangan umatku? Ini syaitan ni tanya kepada Nabi SAW.
alaihi wasallam. Nabi tanya kepada syaitan, berapa ramai temanmu di kalangan umatku? Syaitan menjawab, iblis menjawab, asyarah, ada 10. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah. Yang pertama siapa dia? Hakimul Jair, hakim yang curang, hakim yang tidak menghukum dengan cara yang adil. Kaki sebelah di syurga, kaki sebelah di neraka. Sebab itulah Nabi SAW ajar kepada para hakim. Depan saya ada hakim kan, cuma tak boleh declare lah. Nah, hakim ni Nabi kata kalau dia jatuhkan hukum, kamu banyak baca doa ni. Doa ni semua tuan-tuan hafal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku yang benar itu benar ya Allah, dan untuk aku mengikutnya. Wa arinal batilan batilan, yang batil itu batil, dan minta kepada aku ya Allah kekuatan untuk aku menjauhi. Satu. Yang kedua, al-ghaniyul mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong, yang tak mau dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan maknanya ini dah dikatakan bagaimana temanku, sahabatku, rakanku, taulanku, kata iblis. Yang ketiga, al-murai, orang yang riak dalam melakukan ibadah supaya orang puji dia ni seorang yang alim. Kemudian yang keempat, al-fitan, orang yang suka membawa fitnah, mana suka bawa gosip, suka bawa perkara yang boleh membawa kepada keadaan dan suasana yang tidak baik. Yang kelima, syarabul khamar, orang yang meminum arak. Sebab itulah bulan Ramadan, orang yang kekal dalam keadaan melakukan dosa besar, dosa dia Allah Ta'ala tak ampunkan. Baik, kemudian yang seterusnya, temanku, kata iblis, siapa lagi? Akilu malul yatim, orang yang makan harta anak yatim. Itu teman iblis tu. Kemudian siapa lagi? Iaitulah mani zakatin min mali, yang ketujuh, orang yang enggan mengeluarkan zakat daripada harta dia. Allah Ta'ala bagi lebih harta, dia tak mau keluar zakat. Sebab tu kan harta ni bukan milik kita. Harta ni bukan milik kita, milik Allah. Harta ni Allah Ta'ala bagi kita hanya rezeki saja. Kalau banyak, bagi pada orang lain sama. Kalau tu kurang, himpunlah lagi. Itu yang selalu Pak Hirman sebut tu. Kau kenal Pak Hirman? Harta bukan milikmu, untukmu hanya rezeki. Terkurang himpun lagi, terlebih memberilah. Kau ingat tak lagu ni? Kau tak ingat lagu ni? Warang betul lah waktu lagu ni. Lagu-lagu pun tak ingat. Lupa lah kan. Dah masuk bau Ramadan, lupa lagu dah. Baik, okey, itu tuan. Itu kata harta. Kemudian siapa lagi temanku? Iaitulah al-mutahawilu bis-salat, orang yang mengambil mudah solat, mengambil enteng bersolat ni. Itulah temanku, kata iblis. Kemudian siapa lagi yang dikatakan temanku di kalangan umatmu? Iaitulah orang yang tulul amal, orang yang panjang angan. Islam tak bagi kita berangan-angan, dia suruh kita bercita-cita. Sebab berangan-angan ni berangan sajalah, bercita-cita diiringi dengan usaha. Baik, itu saya dah sebut dulu. Satu. Yang kedua, dalam intipati hadis yang saya baca bulan lepas, iaitulah, dan ingatlah ketika mana pada hari itu kamu semua ni dihimpunkan berrombong-rombongan, dan kamu membaca tulisan sebaris demi sebaris, sehuruf demi sehuruf di depan Ar-Rahman. Pada hari itu, maksudnya hari kamu dibangunkan di padang mahsyar. Saya pun dah baca itu dah, bagaimana manusia ni dibangunkan di padang mahsyar dalam keadaan urwatan, kufratan, kulbalan, dalam keadaan bertelanjang. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, manusia dibangun pada mahsyar bertelanjang, dan dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan kulbalan, kulub. Pertama, dalam keadaan kita bertelanjang. Sebab itu tuan-tuan tak janganlah pesan dekat anak lepas ni, besok ayah mati kau pakaikan soal alam siap-siap. Tak payah nak buat kerja bid'ah macam tu kan. Besok ayah mati kau pakaikan kasut siap-siap, dia kata terompah ke, kasut asali ke, tak payah tuan-tuan. Dalam keadaan berkaki ayam. Dan pada ketika itu manusia ni, kata Aisyah, ya Rasulullah, tak malu bersuah telanjang. Tak malu ke orang sebelah ada sebelah? Ya Aisyah, dahsyatnya mahsyar pada ketika itu, orang tak dan nak tengok sebelah
kiri kanan depan belakang atas bawah. Tuan-tuan, saya ceramah depan tuan-tuan dan tengok downlight atas tuan-tuan. Lawa juga downlight macam ni, wah lampu penyakit juga. Dan tuan-tuan tengok atas lagi, tapi cuma lampu kristal ya. Tak dapat sponsor. Siapa nak sponsor? Malam ni saya umumkan, siapa nak sponsor, sponsor cepat-cepat. Kalau tuan-tuan ni banyak pahala ni. Nah, ni bila agak ada pasal juga. Nak cerita dan lagi tuan-tuan tengok duduk di padang mahsyar ni tak ada. Tak ada. Dalam keadaan di kereta lalu lintas lagi. W9746G Almera Nissan. Kalau saya ceramah di Taman Tun, dia kata siapa yang nak ceramah nak balik awal, parking luar. Kereta W9746G 9746G. Mana yang tak faham bahasa Melayu, bahasa Arab W94746G. Ya Allah, roh bil sayarah bil barrah. Okey, tuan-tuan, sambung balik sampai mana tadi? Sponsor lampu. Lampu dah. Jadi mana duduk di padang mahsyar? Duduk di padang mahsyar kamu ni dalam keadaan tak ada nak, dalam keadaan kamu ni dalam keadaan berkaki ayam bertelanjang, dan dalam keadaan pada ketika itu puluh. Aisyah tanya, ya Rasulullah, pada ketika itu tak dengar ni. Belakang tak dengar belakang, dengar dekat belakang. Lepas saya pegang. Okey. Testing 1 2 3 4. Dia dengar. Okay. Baik. Jadi Aisyah tanya, ya Rasulullah, pada ketika tak malu ke Rasulullah? Kita duduk di padang mahsyar tak malu kepada ketika itu? Ya Aisyah, dahsyatnya mahsyar pada ketika itu, orang tak dah nak tengok kiri kanan. Tak ada tuan-tuan. Nak malu macam mana? Orang tak sempat. Nak malu macam mana? Tuan-tuan, kau tengok orang sebelah, tengok kita punya, kita tengok orang sebelah kita, dia punya, tak ada. Tengok Haji tu dulu masa duduk dengan kuliah, lain muka dia. Tengok dah tak pakai apa, lain pula. Boleh tahan pula dia punya tu. Tak ada lah, cerita dia tak ada masa tu. Kemudian Anas bin Malik menceritakan pula bagaimana keadaan dia Rasulullah pada ketika itu. Rasulullah, kita ni nak buat macam mana? Pada ketika itu manusia ni pakat-pakat minta tolong para Nabi. Yang pertama, minta tolong para Nabi. Adam alaihissalam, ya Adam isfa' lana, tolong syafaat kami. Nabi Adam jawab, nafsi. Aku tak boleh tolong sebab apa? Aku pun akan dibicarakan depan Allah. Allah Ta'ala larang aku satu benda, tapi aku buat juga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hari ini aku akan dibicarakan. Nabi Adam kata, cari Nabi lain. Cari pula Nabi lain. Jumpa siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Cari Nabi Nuh, ya Nuh isfa' lana ya Nuh. Kamu merupakan seorang Nabi yang Allah telah bagi utuskan, cukup panjang umur kamu 950 tahun. Nabi Nuh kata, aku pun tak boleh tolong sebab aku biasa buat silap dengan Allah. Apa silap Nabi Nuh? Aku biasa doa supaya hancurkan kaum aku yang tak mau dengar dakwah, aku. Kan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun kan. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan falam yazidhum du'a illa firara. Kan? Jadi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun ni, manusia kaum dia buat apa tuan-tuan? Tak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Falam yazidhum du'a illa firara. Bahkan mereka ni ambil jari-jari mereka ni, tutup telinga mereka. Zaman Nabi Nuh berceramah, orang tutup telinga. Tak cukup dengan itu, wastasau siyabahum. Mereka ni ambil jubah mereka ni, mereka selubung kepala mereka. Ambil kain dia sumbung kepala. Tentu tengok, ambil kain jubah ni angkat selubung kepala. Angkat jubah ni, seluar sepeda kalau tak pakai. Habis nampak kontol-kontol belakang. Itu zaman Nabi Nuh, tuan. Zaman Nabi Nuh, tuan-tuan bayar ke tak? Berceramah sampai tahun tu 950 tahun, bukan 9 minit 50 90 minit, tidak. Makna dia dalam keadaan 950 tahun. Nabi Nuh kata apa? Ya Allah, kau hancur kalau kau tak mau dengar dakwah aku ni. Ada Allah Ta'ala cerita surah Nuh ayat yang ke-23, tak silap saya. Dan hari ni aku akan bicarakan kata Nabi Nuh. Lagi pula Nabi Ibrahim.
Ya Ibrahim isma' lana ya Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Aku pun biasa buat silap dengan Allah. Laqad kadzabtu salasa marrat kadiban. Nabi Ibrahim kata macam mana pula, kalau aku ni seumur hidup, aku kata Nabi Ibrahim, aku biasa tipu orang. Aku hidup 100 tahun lebih, aku biasa tipu orang 3 kali. Laqad kadzabtu, aku biasa tipu orang salasa marrat, 3 kali, kadiban, 3 kali tipuan. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tak boleh nak syafaatkan kita. Sebab apa? Seumur hidup biasa tipu orang 3 kali. Nak tanya orang Kota Kemuning hari ni, siapa yang setakat hari ni baru 3 kali dia tipu? Cuba kat tangan. Tuan-tuan tu kaki menipu juga. Kita ni tak cukup tuan-tuan menipu dan hari-hari. Hari-hari kita ni kena tipu kan? Sebelum pilihan raya kena tipu, lepas pilihan raya lagi banyak kena tipu. Waktu kita kan? Baik tuan-tuan. Baik, kemudian Nabi Ibrahim kata tak boleh, cari Nabi lain. Cari pula Nabi, siapa tak? Cari pula Nabi Musa. Ya Musa isfa' lana, tolong syafaat kami. Nabi Musa kata, aku pun biasa buat silap. Apa silap Nabi Musa? Aku biasa bunuh orang tanpa hak. Dan di dunia aku tak didakwa, di akhirat aku akan didakwa. Nabi Musa biasa bunuh orang di dunia, tapi di dunia ni orang tak dakwa dia. Di bawah section 302-1, sabit kesalahan mati mandatori. Tapi hari ni aku akan dibicarakan. Tak tahu aku ni lepas ke tidak. Kata Nabi Musa, cari Nabi lain. Cari pula Nabi Isa. Ya Isa isfa' lana, wahai Isa tolong syafaat kami. Nabi Isa kata apa? Aku pun biasa buat silap. Dan hari ni aku akan dibicarakan. Apa silap Nabi Isa? Aku di atas dunia ni orang jadikan aku barang sembahan dia. Hari ni aku akan dibicarakan. Cari pula Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi berjalan di depan arsy Allah. Nabi sujud tak bangun-bangun. Bila sujud tak bangun-bangun, pada ketika itulah bagaimana Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, Ya Muhammad irfa' raksaka ya Muhammad, angkat kepala kamu Muhammad. Dan pada ketika itu bagi tahu apa yang kamu nak Muhammad. Nabi SAW menjawab, ummati, ummati, ummati. Salah semaratil kali, umatku, umatku ya Allah. Anas bin Malik tanya, Ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal umatmu? Ya Rasulullah, masa tu dia di padang mahsyar, bukan umat Muhammad saja ada. Duduk di padang mahsyar ni bukannya umat Nabi Saleh saja, umat banyak macam Nabi. Semua ada 124,000 orang Nabi. Setiap orang Nabi itu umat dia takkan 5 orang, kan berjuta kan. Duduk di padang mahsyar ni, manusia duduk di padang mahsyar yang semua sejak dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir di dalam umat Nabi Muhammad, bukannya bilion, bukannya bilion, bukannya triliun, folion kan? Lepas triliun folion ke? Lepas triliun kan? Triliun lepas triliun folion. Ada orang banker sini ke? Dia lepas triliun apa? Zilion tak. Bukut mana cerita dia duduk di padang mahsyar, dia tak punya ramai. Macam mana aku kenal umat tu? Kata Nabi, siapa dia? Yang pertama, umat aku selalu doa untuk aku. Apa? Setiap hari kita doa untuk Nabi. Apa doa kita? Itu selawat, bukan doa, itu ujian. Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ati maqam man mahmud alladhi innaka la. Tu setiap hari kita doa tu. Itu satu, kenal umatku. Yang kedua, umatku selalu puji kepada aku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang ketiga, kenal umatku, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dekat muka mereka ni ada tanda-tanda kesan sujud, maknanya kena wudu. Baik, itu saya cerita dulu lah. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut lagi bagaimana keadaan pada ketika itu. Wahai manusia, kamu akan ditanya apa yang kamu perbuat secara terang dan secara rahsia. Makna dia, Allah Ta'ala tanya, banyak yang ma'ruf ke ataupun banyak yang mungkar, banyak yang bermanfaat ke ataupun banyak yang lara. Pun saya dah sebut dah kata Sufyan As-Sawri yang itu. Tak apalah, hari ni saya nak ulang sekali lagi tuan-tuan. Sebab kita ni orang Melayu, dia kadang-kadang dia mudah lupa sikit. Bukan orang Melayu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wazakir. Wazakir tu bagi peringatan. Fa'inna zikra, sesungguhnya memberi ingat manusia tentang ilmu banyak manfaatnya kepada orang yang
orang yang beriman. Banyak tuan-tuan, saya tengok lagi 2 malam lepas sebelum sebelum masuk Ramadan ni lah, saya ceramah di Abang Ramadan. Banyak saya tanya, di antara persiapan kita Ramadan yang apa perlu kita buat, bulan haji balik, pelaksanaan ibadat puasa kita. Sebab banyak kesilapan yang kita buat. Saya kata takut-takut kita buat satu amalan dalam keadaan kita tidak ada ilmu, akhirnya amalan kita tertolak. Salah satu perkara saya kata, buat bulan haji balik. Banyak saya tanya, ramai yang tak boleh, dia tak lepas jawapan kamu. Malam ni saya cuba tanya tuan-tuan dekat Kota Kemuning ni. Saya nak tanya tuan-tuan, rukun puasa ada berapa kan? Rukun puasa ada berapa? Tuan-tuan baru sehari puasa, takkan tak lepas rukun puasa lagi. Rukun puasa ada berapa? Ya Allah, menyampah betul lah betul Ustaz. Ceramah-ceramah, yalah, kan saya terawih lagi ni kita. Tanya banyak sangat pula. Rukun puasa takkan tak tahu tuan-tuan. Allah, buat pun nak pening kepala. Rukun puasa ni ada 2 je kan. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air seluruh badan. Betul? Menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit. Bukan matahari terbit tak boleh masak, tak boleh makan. Bermula terbit fajar sampai terbenam. Itu pun kita tak lepas lagi. Sebab itulah kita tak mau jadi Ramadan hari kali ni tuan-tuan. Lama ni, sia-sia. Cukuplah tahun-tahun sebelum ni kita, Allah menyesalnya aku tak buat qiyamul lail, Allah menyesalnya. Kita tahu tiap-tiap tahun kita rasa menyesal. Tak tahu ni tak mau kalimah tu lagi. Sebab itulah Sufyan As-Sauri sebut, di antara perkara yang lama, yang sia-sia apa dia? Yang pertama, kamu berdoa, tetapi kamu berdoa untuk diri kamu saja, tanpa mendoakan kepada kedua orang tua kamu, tanpa mendoakan kepada isteri dan anak-anak kamu, tanpa mendoakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang lain. Kan bulan Ramadan ni bulan yang Allah Ta'ala angkat doa ni tau. Doa untuk diri orang lain sama. Kita doa untuk diri kita saja, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah. Orang lain lantak, ya Allah jadi apa pun, ya Allah. Yang penting aku ni ampun dosa. Janganlah macam tu, minta orang lain sama. Ya Allah, bukakanlah pintu semua orang yang ada Kota Kemuning, ya Allah. Sama-sama imarahkan surah Al-Hijrah ni, ya Allah. Sungguh cantik, downlight pun hebat, aircon, fully air condition, ya Allah. Siapa nak makmurkan, ya Allah. Lepas Ramadan, ya Allah, biar dia bersemangat, ya Allah. Minta doa, tuan-tuan tak mau doa. Sebab itulah bila kuliah maghrib luar Ramadan tak ramai datang. Saya tanya, mana kuliah lain? Entahlah Ustaz, takkan pergi umrah semua pun, tak boleh balik lagi. Baik, macam tu. Yang kedua yang dikatakan lama tu apa dia, supaya Ramadan kita jangan lama. Seseorang itu yang apabila dia masuk ke dalam masjid, dia keluar masjid tanpa mendirikan solat sunat tahiyyat masjid. Kalau masuk masjid orang dah sembahyang, itu cerita lain. Kita kena dahulukan yang wajib. Kalau ada majlis ilmu, kita kena dahulukan yang wajib dulu. Kemudian yang ketiga, seseorang yang baca Quran walaupun dia baca 100 ayat, tetapi dia tidak membaca dalam keadaan ketertiban, habis memujuk lalu melintang pukang. Tuan-tuan, hukum izhar halqi jadi ma'arif disukun, kalau sumrah jadi ikrab, izhar halqi jadi ma'iwat. Hukum sepatur dia, hukum apa dia? Mak lazim kalimi musyaqqal, dijadikan idgham ma'al ghanna. Tuan-tuan ingat ke hukum izhar halqi ni? Izhar syafawi ni ingat ke dia? Kalau tuan-tuan tak ingat tak apa. Tu Quran tu yang ada gambar yang warna-warna kan? Ada warna apa nama dia? Waratil Quran tartilan tajwid mashaf nama dia. Yang ada bahasa Melayu, tuan beli. Kalau tak silap harga dia RM82. Tuan-tuan pergi beli. RM82. Murah ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan susah nak beli, insya-Allah bulan depan ke ataupun pertengahan bulan nanti saya bawa, saya jual dekat tuan-tuan. Tapi saya jual dengan harga RM280. Saya dapat untung RM200. Okeylah tuan-tuan. Cerita tentang beli sendiri. 3. Yang keempat yang dikategorikan lama supaya Ramadan kita ni jangan sia-sia tuan-tuan apa dia? Seseorang yang apabila dia melintasi kawasan masjid, kawasan tanah penguburan, tetapi dia tidak mengucap salam dan mendoakan kepada hari kubur. Tuan-tuan hari-hari lalu pasal tanah penguburan, bagilah salam. Nabi ajarkan, Assalamualaikum ya ahlan diyar, Assalamualaikum darul qaumul mu'minun, antum sabiqun wa ana insyaallah ta'ala bikum la haqqu la yaghfirullahu lakum. Al-Fatihah. Jadilah
Selamat sejahtera ke atas kamu, wahai penghuni kubur. Kamu mendahului aku akan mengiringi pula kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Al-Fatihah. Ustaz panjang sangat lah Ustaz. Doa tu tak ada pendek-pendek sikit ke? Baca yang pendek sudahlah. Assalamualaikum ya ahli kubur alfa. Jadilah. Takkan itu panjang juga Ustaz. Mudah ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu ke dalam kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu dekat kelang. Assalamualaikum ya ahli kubur. Cuma saya nak ingatkan kalau tuan-tuan dengar dia jawab salam tuan-tuan, tuan-tuan balik dia cepat-cepat. Jangan tunggu lagi kan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam yang dikategorikan lawar tu apa dia? Seseorang yang didatangi oleh para ulama, lelaki atau perempuan ke tempat mereka, tetapi dia tak ambil kesempatan untuk belajar lawar. Tuan-tuan, ada ulama bagi ilmu. Ustaz-ustaz ada kita, alhamdulillah, belajar sikit-sikit tentang ilmu tajwid, belajar sikit-sikit tentang ilmu yang berkaitan dengan faraid ke, yang berkaitan dengan ilmu apa ni lah. Tapi ni ada ni di kalangan kita ni yang datang dari para ulama tapi tak ambil kesempatan untuk belajar. Maka orang itu dikategorikanlah lawar, sia-sia dunia. Baik, kemudian dan seterusnya, seseorang lelaki yang apabila datang ke ataupun seorang yang berkawan dalam keadaan dia tak kenal tak kawan dia, berkawan lama dah, sama-sama duduk surau hijrah, sama-sama dah datang dah 9 tahun duduk datang dah, hari-hari jumpa muka tapi nama tak tahu. Haji mana? Haji itulah dia kalau ceramah dia duduk tepi tiang dia, Haji Tiang. Tak tahu nama kan? Saya tak tahu, tak apalah sebab saya seminggu sekali, dah setahun 2 sekali. Ya, ni ramai ni tak tahu, tak kenal. Lepas tu kalau kita buat sesi ta'aruf ni ramai tak kenal ni. Sebab tu Nabi katakan berkawanlah kamu seperti mana kamu berkawan dengan isteri kamu. Saya tanya abang-abang depan saya ni, berapa ramai yang tak tahu nama isteri? Cuba katakan. Semua tahu nama isteri, semua tahu keturunan isteri berkawan. Lepas tu lah Nabi kata, Aisyah kata, suamiku berkawan dengan cukup baik, khususnya dengan isteri dia, dan mesra dengan isteri. Allah bulan Ramadan ni mesra sikit tak? Kan Nabi sebut dalam situ riwayat, walaupun riwayat dia baik, Nabi katakan, Aisyah kata bagaimana suamiku cukup hebat akhlak dia. Tiap-tiap kali dia nak makan, pastikan dia ambil makanan dia dulu, terlebih dahulu masuk dalam mulut aku, baru dia makan ke dalam, masuk ke dalam mulut dia. Nabi sebelum makan suap isteri dulu tak? Itu Nabi SAW. Nak tanya tuan-tuan, bila kali terakhir tuan-tuan suap isteri tuan-tuan makan? Masa kahwin itu, masa bersalin tak suap. Tuan-tuan, isteri kita separuh mati nak lahirkan anak kita, apalah salah suap sikit. Allah Akbar, Ustaz dah tua-tua nak suap tak jadi. Tak apalah kata. Ada di riwayat lain sebut bagaimana seorang suami tengok isteri makan. Tengok isteri makan tuan, makna dapat banyak betul. Kalau sorry, seorang suami suap isteri makan dapat pahala 70 satu sekali suap. Payah Ustaz. Okey, kalau payah tak apa. Tengok isteri makan, satu suap isteri makan dapat satu pahala. Isteri tengok suami makan biasa, kan tengok suami makan rotinan dengan taduri sedap, dia makan sampai habis makan. Isteri tanya, bang tak tinggal ke saya sikit? Aku ingat kau tak nak. Kata kau habis kan. Tapi kat muslimat dekat kota Kemuning tak ada. Saya cerita ni belah Zimbabwe banyak kan. Susah sangat tak apalah. Tengok satu suap isteri makan dapat satu pahala. Isteri tuan-tuan sekali makan berapa pinggan? 2 pinggan. Satu pinggan berapa suap? 20 suap. 2 pinggan 40 suap. Sambil dia tengok World Cup, dia makan popcorn lagi berapa? Dah 50 suap. 50 suap tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan makan dapat 50 pahala. Itu baru seorang isteri. Kan ramai pula malu yang balik daripada tak guna punya ustaz. Baik, itu satu lagi. Madik, itu katakan bagaimana lambut. Tak ambil Ramadan yang ni kesempatan lah buat kebajikan kita kan, mudah saja. Baik, kemudian yang seterusnya, yang ke-8 yang dikatakan lawar itu apa dia? Seseorang yang apabila menjemput tetamu datang ke rumah, tetapi dia tak ambil kesempatan untuk melayan tetamu. Tetamu datang ke rumah, jemput orang ke rumah, tapi tak layan. Dia sibuk, dia ada burung, layan burung dia. Dia layan burung kan, tuan-tuan, layan burung ni harus. Burung yang datang ni wajib dia layan kan. Ini pun ada juga lah. Baik, yang ke-9,
seorang remaja yang hidup di zaman remaja dia berlalu begitu saja tanpa dimanfaatkan untuk belajar. Tuan banyak kan orang muda yang lama sebab apa hidup zaman muda dia berlalu begitu saja. Banyak tuan yang membimbangkan kita. Saya baru balik kampung mak mentua saya baru kampung di Pulau Pinang. Jumpa sahabat saya bekerja di pejabat agama Kuala Muda belah. Kuantan zakat. Kemudian datang budak perempuan umur 15 tahun bawa baby umur 11 bulan. Dan ada seorang boyfriend dia umur 12 tahun. Datang buat saya apa ni? Kau ingat kau nak minta apa ke sumbangan tak? Kami datang nak nikah. Nak nikah pasal apa? Kami dah terlanjur. Tahu terlanjur mana? Ni anak kami ni. Saya ni kata budak umur 12 tahun ni, saya atas dasar tanggungjawab saya nak bertanggungjawab terhadap anak saya ni. Nak nikah. Main bagi IC tak tahu kata. Bila budak lelaki mana ada IC 12 tahun lagi. Budak perempuan IC mana? IC Pak juga. Hang IC tak tahu macam mana nak nikah. Hampir nikah siap. Saya tanya sahabat saya, yang hang suruh dia pergi nikah siap pasal apa? Kalau nak tak suruh dia nikah tahun depan beranak lagi seorang. Macam mana kata? Juga ada kata pasal apa dia kata? Ya Allah, kita bila dengar macam ni, saya bila dengar sahabat saya kata, betul ke Syekh? Kalau kat saya datang punya piala anak tengok semua sahabat-sahabat tengok masa pada ketika itu macam mana peristiwa ni berlaku. Saya duk dengar tuan, ni bulu romok ni orang di sebelah kata ni mau romang kan. Orang utama sebut naturin. Tahu naturin. Ni bahasa orang tahu. Sebab apa? Saya duk fikir anak kita sedang membesar, anak tuan-tuan sedang membesar, semua cucu kita sedang membesar. Kalau benda ni kena kat kita ni pula hari-hari datang kuliah dan hari datang masjid. Kalau kena dekat kita, tak pecah kepala kita nak pergi dah. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, anak kita ni 1 hingga 7 tahun layan dia seperti raja. Makna didik dia layan seperti raja. Dia nak apa bagi? Tuan-tuan, anak tuan-tuan 1 hingga 7 tahun dia nak ke BMW 5 Series. Dia tak nak tuan-tuan. iPad pun dia tak nak. Habis 3 dia nak kapal korek masa malam. Tapi umur 8 hingga 14 tahun layan dia seperti hamba. Maknanya kalau dia buat degil sikit, labuh dia sikit. Tahu labuh? Tahu rimpuh. Belasah, balum dia sikit. Itu yang kena kepada Zubair bin Awam. Kan Zubair bin Awam ni mak dia umur 10 hingga 12 tahun, dia mabuk cukup-cukup. Sampai orang kampung kata, wahai, katakanlah nama dia Leha, dia kau pergi pukul Zubair ni pasal apa teruk sangat. Dia kata, aku pukul anak aku ni supaya dia besar nanti dia menjadi seorang yang paling hebat dalam pemegang teguh pada agama. Yang kedua, dia menjadi seorang yang hebat dalam menjadi panglima perang. Yang ketiga, aku nak supaya dia ni menjadi seorang penunggang kuda yang hebat. Zubair bin Awam bapak dia ditinggalkan dia umur 6 tahun 6 bulan dalam kandungan ibu dia. Bapak dia kembangkan Islam. Bila kembangkan Islam ni tuan, dia balik semula ke Madinah. 25 tahun tinggalkan di Madinah, balik ke Madinah, singgah di Masjid Nabawi, sembahyang berkah. Dia tengok ada seorang pemuda sedang mengajar, budak alim sudah yang hebat. Kemudian dia balik ke rumah dia, balik rumah jumpa isteri dia, tanya isteri dia, mana anak yang kamu kandung 6 bulan masa aku tinggalkan kamu dulu? Anak kita bang sedang mengajar di Masjid Nabawi, seorang yang bukan teguh pada agama, alim. Kemudian dia biasa dilantik, Zubair bin Awam ni, seorang sahabat dijamin syurga, biasa dilantik oleh Nabi untuk menjadi panglima perang. Dalam peperangan Nabi tidak pergi, yang Nabi tidak sertai, nama dia Sariyah. Yang Nabi sertai nama dia Ghazwah. Dan dia seorang penangga kuda yang cukup hebat. Tuan-tuan sudah pegang panji-panji ni, pegang panji-panji ni tuan-tuan, ni pegang bendera satu. Kemudian di tangan kanan ni pegang pedang. Habis tu nak pegang tali kuda kat mana kan? Mestilah seorang tu penunggang kuda yang hebat. Zubair bin Awam tu penunggang kuda yang cukup hebat. Tuan-tuan hebat menunggang kereta yang 8 kuda boleh. Biasa bawa kereta 8 kuda, itu pun tak biasa bawa. Saya biasa bawa sekali F80 daripada Aklih. Benar-benar seorang sahabat saya dekat Seri Canggung ke apa dia punya kereta biasa ni, bawa dulu Ferrari F80. Bawa lebuh raya Ampang Luglang. Ustaz perlahan sana, Ustaz kena tekan sikit. Oh di sini kata mencipang begini. Itu bahasa di 9 lah. Punya laju. Saya kata dekat sahabat saya, boleh ini kalau dapat saya buat ceramah. Bagus ni Ustaz nak ambil yang fikir. Itu selalu fikir nak ambil ke tidak. Allah Akbar.
tu kan. Kita kata kami agak juga kan bawa dekat Kota Kemuning ni, datang awal sikit pusing Kota Kemuning, parking tempat penceramah. Baru lah ramai sikit datang lah. Tak pernah nak cakap. Itu Zubair bin Awam. Jadi tu nak kena ribut. Zubair bin Awam ni tuan-tuan, kalau kita tengok habis masa ni, okey, 2 minit. Okay, Zubair bin Awam ni tuan-tuan, hebat dia, seorang yang hebat dalam kehidupan dia, sehingga kan dia jadi seorang panglima perang yang hebat. Dan dia tuan-tuan, dekat dada dia ni ada kesan lubang. Dekat dada ni ada kesan lubang, kesan kena tompak dalam peperangan, dan dekat badan ni lebih 78 paut yang dia dapat bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, itu sahabat-sahabat Nabi. Zubair bin Awam ni ada lubang sini sebab kesan kena tompak. Kita lubang juga, itu sebab coronary bypass. Kita bypass kan, itu kita belum tahu tu. Sebab itulah adik-adik zaman muda jangan dipersia-siakan. Baik yang seterusnya, yang dikategorikan lama itu sia-sia apa dia, iaitulah seseorang yang apabila berjiran dia dalam keadaan kekenyangan, kita dalam keadaan kekenyangan, jiran kita kelaparan, maka orang macam itu dia lah. Jadi tuan-tuan, biarlah Allah Ta'ala jadikan kita jangan disia-siakan dalam keadaan kita lah di atas dunia ini. Bahkan kita nak menjadi orang yang digelar, iaitulah orang yang Al-Fallah. Al-Fallah ni merujuk kepada orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat dan juga mendapat kebahagiaan di dunia. Jadi hadis ini tak habis juga tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lepas raya nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang buat perkara yang makruf, dan kita tidak supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada buat benda-benda yang mungkar. Wallahu a'lam. Terima kasih atas segala perhatian tuan-tuan. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.